Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput masuk dulu ya. Kita akan mula sebentar lagi, minta maaf. Tadi ada masalah teknikal sikit, biasalah baru-baru nak belajar ni. Apa khabar semua? Sihat ke? Kat Kuantan ni tengah hujan ni. Okay, hari ni kita akan berkongsi tentang pengalaman Umi sebagai ghostwriter. Macam mana sekejap ya. Tak keluar lah kat sini. Sekejap ya. Okay, minta maaf. Dah keluar dah. Minta maaf lah. Baru-baru belajar ni kan. Suara jelas tak? Suara jelas tak? Boleh jawab dekat situ. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mula kita baca surah Al-Fatihah dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga segala perkongsian ini nanti ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Saya budak baru belajar, minta maaf. Alamak. Ada keluar kan kat situ kan? Allahu Akbar. Sekejap ya. Kenapa tak nak keluar pula ni? Allahu Akbar. Taklah. Kita mula dulu. Okay, sebelum terima kasih siapa yang menonton tu. Siapa ada? Hello, hai. Cik Siti ada. CA, hai CA. Assalamualaikum. Kak Ani. Ada bunyi angin ya. Sekejap. Sekejap. Allah. Sekejap ya. Minta maaf ada selingan sikit. Allahu Akbar. Berdebar-debar ni. Okay, sebenarnya hari ni kita nak berkongsi santai-santai je tau. Berkongsi santai pasal ghostwriter. Apa tu ghostwriter sebenarnya? Okay, sebenarnya Umi ada buat slide tapi tak boleh share pula kat sini. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Layan lagu sekejap dulu. Okey, dapat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak? Ada slide tak kat situ? Okey. Sekejap. Macam mana nak besar lagi? Okey, apa tu ghostwriter? Tadi kita dah baca doa Selamat datang siapa yang baru datang tu. Lama. Macam mana ni? Minta maaf ya. Hai Kak Ani, saya pun rindu. Hai Kak Kasha, terima kasih. Hai Kak Farah. Berdebar ni. Tapi kita buat santai-santai je. Okey. Umi nak share pasal dunia ghostwriter yang kalau tak silap Umi baru 2 tahun Umi masuk dalam bidang ni. Okey, bismillah. Okey, kita dah baca doa tadi kan. Sebelum tu Umi nak perkenalkan diri. Siapa Umi sebenarnya?
Umi biasa bahasakan diri sebagai Umi sebab Umi rasa selesa tau. Sebab rasa macam lagi senang nak berinteraksi dengan orang luar, macam nak perkenalkan diri kita sebab Umi tu sebenarnya merujuk kepada seorang ibu yang ada anak-anak kecil, macam tu. Sekejap nampak tak? Okey, Alhamdulillah nampak. Okey, macam mana nak bersabda? Allah minta maaf ya. Saya minta maaf, saya minta maaf. Saya budak baru belajar. Saya minta maaf. Okey, nampak? Okey, siapa sebenarnya Umi? Umi, nama Umi sebenarnya Rubiatul Adawiyah dan dalam Facebook Umi brandingkan diri Umi sebagai Umi MHD. Umi MHD tu bermaksud nama anak-anak sebenarnya Muhammad Haris, Muhammad Hilman, Muhammad Hafiz. Jadi Umi ambil pangkal nama dia orang tu dan Umi brandingkan diri sebagai Umi MHD. Okey. Nampak tak dekat situ? Okey. Umi ada pendidikan Umi belajar electrical engineering di UTM. Lepas tu hobi Umi menulis dan membaca. Kenapa nak perkenalkan diri kan? Sebab nanti orang pelik, dia ni siapa kan? Dia ni siapa sebenarnya? Nak bagi talk macam ni, bukan talk lah, kita cuma nak sharing santai pengalaman kita lah kan. Lepas tu Umi bekerja dari rumah. Umi ibu kepada 3 orang anak lelaki yang bernama pangkal namanya MHD. Lepas tu sekarang ni Umi bekerja dari rumah sebagai seorang ghostwriter. Tahun ni memang fokus dengan ghostwriter. Lepas tu Umi ada buat affiliate sikit lah. Assalamualaikum. Kak Ida ada belaka. Hai. Okay, Nishumi, Umi suka bercerita pasal parenting, keluarga, self care dengan bisnes sebab itu antara niche yang Umi lalui sepanjang bekerja dekat rumah. Okay. Jalan cerita macam mana boleh terjebak dengan ghostwriter kan. Sebenarnya ialah bila kita, manusia ni kan tak terlepas daripada ujian kan. Daripada ujian tu pula Allah dah janji. Daripada satu-satu ujian tu pasti ada pasti ada kesudahan yang baik kalau kita redha kan. Jadi daripada sisi Umi nak berubah daripada transisi yang negatif ke positif tu, Umi terjebak dalam dunia ghostwriter ni. Lepas tu Umi jumpa Umi punya value tau. Sebab masa yang berlaku ujian tu, Umi macam jadi lost. Satu lost. Lepas tu satu lagi kita rasa macam diri kita tak berharga. Macam kita macam tak berguna sangat macam tu sebab Umi bekerja dekat rumah jadi 24 jam 7 hari seminggu memang kebanyakannya berada dekat rumah kan. Jadi mungkin dia punya pandangan tu tertutup, dia jadi macam stres, macam depress macam tu lah. Jadi Umi nak cari jalan keluar daripada daripada masalah-masalah ni. Umi jumpa satu buku. Alhamdulillah lah Allah lorongkan berjumpa dengan buku ni. Ni. Buku Rezeki Luar Biasa Suri Rumah. Ini buku ni ada himpunan beberapa orang suri rumah. Minta maaf ya. Dan buku ni diselaraskan oleh Puan Khairunisa Hamzah. Daripada sinilah Umi kenal dengan Puan Khairunisa ni yang mana dekat dalam Facebook orang kenal dia sebagai Mami Deko. Dia ni bekas arkitek tau, beliau ni bekas arkitek. Dan daripada sini, daripada buku ni Umi baca, Umi beli tau, kumpul duit waktu tu belajar, waktu tu meniaga dropship kan, dropship waktu tu mulalah dah slowly berniaga daripada rumah. Sebab kita nak release kita punya perasaan tu. Waktu tu baru nak belajar kot. Mungkin salah satu sebabnya pula mungkin masa macam mana nak cakap macam
kita depress tu, bukan depress, macam kita stres tu, terlampau stres sangat sampai rasa macam tak berguna lah orang cakap kan. Tapi sebenarnya ada jalan keluar, tapi mungkin waktu tu kita tak jumpa. Tapi Allah izinkan, Allah lorongkan Umi jalan melalui terjumpa pula iklan buku rezeki luar biasa suri rumah ni kan. Daripada situ kejap mana ya? Mana tadi? Kejap ya. Mana? Hilang dah. Mana pula tadi? Sekejap ya, minta maaf. Saya budak baru belajar. Ada tak keluar? Okey, dekat sini. Ada kan? Okey. Daripada buku ni lah Umi baca, oh rupanya diorang pun ada masalah yang sama dengan aku. Oh rupanya, oh macam ni dia buat. Kita kadang-kadang kita tak jumpa jalan keluar sebab tu kita macam lost sangat. Bila kita dah tahu kita lost, kalau boleh kita bagi tahu dengan orang rapat dengan kita. Orang yang dekat-dekat dengan kita kan. Bagi tahu apa yang kita rasa. Kalau boleh jangan pendam tahu, sebenarnya tak payah pendam pun. Kalau boleh bercakap, bagi tahu apa yang kita rasa. Daripada buku Rezeki Luar Biasa Suri Rumah ni, Umi follow beberapa penulis yang ada, dan sekejap ya, Umi besarkan gambar. Okey. Daripada sinilah sebenarnya ada turning point dia. Turning point dia bila kita dah terlampau stres sampai kita rasa satu tahap macam kita ni dekat tapak kaki orang sebenarnya. Lepas tu turning point dia bila anak Umi yang sulung tu, Muhammad Haris, Alung lah kita orang panggil dia Alung. Alung ni ada satu masa tu Umi turun daripada tangga kan. Tiba-tiba dia senyum dekat Umi tapi Umi tak balas sebab masa tu kepala Umi tengah serabut sangat, tak tahulah fikir apa. Lepas tu waktu tu dia pandang Umi, dia senyum tapi Umi tak balas. Dan waktu Umi lalu sebelah dia, Umi dengar dia cakap apa tahu. Dia kata, kenapa Umi tu ya? Dia kata, kenapa Umi tu ya? Senyap je. Bayangkan budak waktu tu umur berapa tahun ni? Dalam 5 tahun macam tu. Dia waktu tu baru umur 5 tahun. Dia boleh baca apa yang mak dia rasa. Daripada situlah turning point-nya Umi keraskan diri. Umi kata tak, aku bukan tak berguna, cuma aku tak jumpa jalan. Daripada situlah Umi cuba cari jalan keluar, dan daripada buku Rezeki Luar Biasa Suri Rumah ni, Umi terjumpa dengan Puan Nurdianah Bacok. Puan Nurdianah ni pengasas kepada Upah Menulis. Upah Menulis ni adalah macam satu syarikat untuk memperkenalkan servis ghostwriter dekat Malaysia lah. Dan turning point yang turning point yang Umi dapat tadi, Umi catatkan dalam buku Seadanya Ku Terima. Yang ni sekejap ya, tunjuk. Ada dalam buku ni. Kisah Alung. Alung cakap dekat Umi. Ada dalam ni. Lepas tu, okey. Hai Zai, Assalamualaikum. Hai Cik Siti. Ya betul, anak boleh rasa apa ibu rasa. Terima kasih Kak Ida. Okey, kita sambung Kita sambung. Lepas tu alamak, meleleh pula air mata, minta maaf lah. Okey. Lepas tu satu masa tu Umi dah follow tau. Umi baca satu-satu cerita daripada buku tadi tu. Umi follow mana yang Umi rasa kena dengan jiwa Umi. Tapi kebanyakannya suri rumah yang ada dalam cerita tu masing-masing ada cerita tersendiri dan banyaklah Umi belajar daripada kisah-kisah orang lain. Sebab itulah perlunya kita menulis sebab mungkin daripada kisah kita orang yang tak tahu jalan keluar, dia mungkin akan berjumpa jalan keluar. Itulah salah satu sebab kenapa kita perlu tulis. Okay. Lepas tu Umi follow lah Puan Nurdianah Bacok ni. Puan Nurdianah Bacok ni beliau adalah pengasas kepada Upah Menulis.
Lepas tu Umi follow slow. Oh Umi rasa daripada pembacaan Umi daripada pembacaan yang Umi daripada Facebook Puan Nurdianah ni, Umi berjumpa sesuatu. Umi rasa macam naik baliklah semangat tu kan, naik balik semangat slow. Kita kumpul balik semangat tu. Lepas tu Umi dah follow lama, kita follow lama, lepas tu baru tahu Puan Nurdianah ni buat kelas online Ghostwriter Junior. Apa ni Ghostwriter? Kita pun macam apa ni Ghostwriter kan? Rupanya Ghostwriter ni boleh juga menjana pendapatan kan. Dan daripada sini juga, daripada kelas online Ghostwriter Junior ni juga Umi berpeluang memperbaiki diri dan menebus masa-masa emas Umi bersama anak-anak dulu yang hilang tu. Yang ada satu masa kita lost sangat sampai kita rasa apa yang ada depan kita tu macam diorang tak menghargai kita. Sebenarnya tak, bukan macam tu pun. Kita je mungkin berada dalam dunia sendiri yang yelah lost kan, orang lost macam mana orang lost, tahu kan. Lepas tu bagi Umi menulis tu juga satu terapi kan. Umi punya hobi kan menulis dan membaca. Lepas tu Umi figure out bahawa waktu Umi stay dekat rumah ni, daripada menulis tu jadi terapi Umi. Umi mula release perasaan yang ada. Maksudnya sebelum ni mungkin kita tak acknowledge perasaan tu. Jadi kita pun tak tahu nak salurkan perasaan tu macam mana. Dan daripada situ Umi belajar bahawa menulis tu adalah terapi untuk Umi. Dan Umi rasa ramai juga orang yang ramai juga rakan penulis dekat luar sana yang menjadikan penulisan tu satu terapi. Dan daripada hobi ni Umi terfikir tau, apa kata kalau kita jana pendapatan? Sebab kita pun dah mengikuti kelas online Ghostwriter Junior tadi kan. Kita pun mencuba. Nampak tak? Daripada satu sisi yang negatif nak keluar ke sisi yang satu lagi yang positif lah. Maksudnya kan daripada satu tu kadang-kadang kita tak jumpa tau jalan. Kita tak jumpa jalan tu. Jadi apa yang kita buat, kita cari macam daripada Umi punya pengalaman, Umi dapat jalan keluar tu Allah izinkan melalui baca satu buku tentang suri rumah kan. Okay. Lepas tu Umi jumpalah peluang dalam kelas ni. Lepas Umi masuk kelas ni 2 hari, Sabtu Ahad. Waktu tu dia punya fee, dia punya yuran tu dalam 80 lebih, 70 lebih something macam tu lah. Ya kan orang, betul? Menulis tu satu terapi. Ramai tau kawan-kawan penulis Umi yang menjadikan penulisan tu sebagai satu terapi. Tapi kita kena acknowledge perasaan tu. Macam Umi punya guru branding, coach branding Umi lah. Umi masuk kelas branding, Puan Duha Rashidi. Puan Duha pun menjadikan penulisan tu satu terapi. Sama juga macam Puan Nurdianah. Puan Nurdianah pun cakap penulisan tu boleh menjadi terapi untuk orang lain dan dalam masa yang sama untuk diri sendiri sebenarnya kan. Lepas tu Umi jumpalah peluang. Lepas tu minat pula tu daripada kita buat saja-saja, kita duduk rumah, apa kata kita jadikan dia sebagai income tetap kan. Lepas tu okay, nak tahu tak apa yang akan kita belajar dalam kelas online Ghostwriter Junior? Antaranya yang pertama mestilah kita kena tahu apa tu ghostwriter. Minta maaf ya. Lepas tu macam mana kita boleh menjana pendapatan daripada projek kecil sampai ke projek besar. Semuanya bermula daripada langkah yang kecil dan insya-Allah kalau kita konsisten, kita akan lama-lama akan dapat projek yang besar insya-Allah. Tapi kena wujudkan trust juga sebenarnya.
Dia satu, apa ya orang nak cakap, satu pelajaran yang panjang. Lepas tu apa yang akan kita dapat lagi dalam kelas online? Kita akan kenal pasti potensi sebagai ghostwriter junior. Ada 11 set soalan yang pihak upah menulis sediakan. Lepas tu dia akan ajar kita pitching klien. Okay. Lepas tu dia akan ajar kita teknik nak brandingkan diri kita sebagai ghostwriter junior. Dan ada beberapa bonus yang mereka bagi untuk permulaan kita memperkenalkan diri kita sebagai ghostwriter junior. Ada beberapa kawan ghostwriter Umi, dia menggunakan blog sebagai medium untuk dia memasarkan dan membrandingkan diri dia sebagai ghostwriter. Macam Umi lebih kepada Facebook sebab benda-benda lain tak sempat lah nak tengok. Okey. Apa jatuh bangun dalam dunia ghostwriter? Okay. Servis ghostwriter ni dia adalah servis yang kami ni menyampaikan idea kepada umum lah. Contohnya macam Umi pernah menulis copywriting untuk klien, dan copywriting untuk klien ni maksudnya dia bagi kita produk. Waktu tu yang mula-mula Umi pitching, Umi dapat klien first Umi adalah klien produk makanan. Klien ni dia suruh buat copywriting untuk produk makanan dia. Jadi Umi cakap dekat dia, puan hantarlah puan punya produk dekat saya akan rasa macam mana dan akan dari macam kita review lah produk dia, tapi dalam bentuk copywriting. Tapi dalam Facebook sekarang, macam medium Facebook sekarang, dia sangat strict. Sangat strict maksudnya sekarang tak boleh nak tulis copywriting yang hard selling tau. Jadi kita akan menulis dalam bentuk storytelling. Kalau nak buat hard selling, kena masuk dalam Facebook page. Banyaklah dia punya susunan apa nak cakap ya? Banyak dia punya susunan yang kita perlu belajar sebenarnya. Okay, yang client first tu dia suruh buat copywriting produk makanan dia. Jadi daripada situlah Umi belajar. Yang pertama sekali Umi belajar macam mana nak menulis. Itu selepas kita pitching klien tau. Ya, peraturan. Terima kasih Cik Siti. Lost pula perkataan. Okay. Lepas pitching klien tu, okay, dah dapat produk apa semua. Itulah first time Umi buat copywriting. Okay, dah buat copywriting tu, tanya pula klien, dapatkan feedback dia kan. Dapatkan feedback, lepas tu klien kata dia bos dia suka kita punya tu. Jadi bersemangatlah pula nak ke step yang seterusnya. Umi pernah buat storytelling, Umi pernah buat copywriting iklan, Umi pernah jadi content writer dekat page berita online. Ada Umi tulis dalam Umi punya Facebook. Lepas tu lepas tu nak cakap antara semua kerja ni pernah tak kena reject kan? Pernah tak? Ya, mesti ada. Banyak kali juga kena reject. Dan bila Umi kena reject, apa Umi buat? Umi jumpa dengan kita punya cikgu lah kan. Kita rujuk dia. Umi ni banyak bertanya sebenarnya. Tak tahulah. Minta maaf lah kalau Puan Nurdiana tengah watching ni kan. Minta maaf lah kalau saya ni banyak tanya. Memang saya banyak tanya sebab kalau saya tak faham, saya kena tanya. Kena tanya orang yang betul. Kalau tanya orang yang salah, nanti salah pula ilmunya kan. Dan bila first time Umi dapat rejection tu, Umi jumpa dengan Umi message dengan Puan Diana. Lepas tu Puan Diana cakap apa? Tahniah. Dia cakap, beliau cakap tahniah.
Selamat datang ke dunia ghostwriter, dia cakap macam tu. Lepas tu kita pun wow, kenapa puan cakap macam ni? Kita pun lagi semangat nak tahu, nak explore lagi apa ada dalam dunia ghostwriter ni. Okay, servis kami adalah menyampaikan idea. Yalah, kadang-kadang orang anggap kita ni menulis tak perlukan sebab kadang-kadang klien lah, kita pernah kawan-kawan ghostwriter ni kita orang ada satu grup. Okay, lepas kita pergi masuk dalam kelas kita akan ada satu grup support. Okay, daripada grup support tu kita akan berbincang. Kebanyakannya perbincangan akan dilakukan dalam grup support tu. Nama lagi grup support kan. Daripada grup support tu kita akan tahu, oh orang ni punya masalah macam ni, orang ni ada masalah macam ni. Lepas tu macam mana dia overcome masalah dia. Daripada situ kita belajar. Kita belajar tentang macam mana nak buat dengan lebih baik untuk servis kita sendiri. Dan tetapi ada kalanya kami dapat klien yang macam mula-mula kita dah cakap kita punya agreement macam ni. Tapi bila sedang buat tiba-tiba dia kata oh tak, saya nak tambah ni, saya nak buat ni. Okey, yang kalau macam tu sepatutnya kita buat hitam putih lah kan, hitam putih perjanjian. Mula-mula tu kita dah buat hitam putih perjanjian. Sebab kadang-kadang ada klien yang tidak menghargai mereka yang membuat servis menggunakan idea ni tau. Macam tenaga kan dia nampak, macam idea kita tak nampak. Tiba-tiba dah siap. Macam mana boleh dah siap kan? Waalaikumsalam Kak Su. Macam mana boleh siap kalau kita tak keluarkan idea? Tapi kadang-kadang klien tak faham. Sebab ada sesetengah pendapat yang macam mengatakan macam idea tu idea macam senang-senang je kau boleh dapat, tapi tak, sebenarnya kita belajar. Banyak kita belajar, kita kena masuk kelas ni, kita kena masuk kelas tu. Macam misal kata kalau kita nak fokus kepada job manuskrip. Kalau job manuskrip kita kena masuk kelas penulisan, kita kena masuk kelas tata bahasa. Kalau macam job untuk FB ads pula, kita kena masuk kelas Facebook ads yang cikgu yang fokus kepada FB ads kan. Semua tu ada menggunakan masa kita, tenaga kita, idea kita. Tapi kadang-kadang orang anggap macam servis menggunakan idea ni tak setanding dengan yang menggunakan tenaga. Macam tu. Faham ke apa yang saya cakap ni? Dah lama tak. Minta maaf ya. Lepas tu antara cabaran dan peluang. Bila kita dah terjebak ni, mestilah ada cabaran dan peluang dia kan. Antara cabaran yang Umi lalui sepanjang menjadi ghostwriter adalah bagaimana mahu mengurus tanggungjawab hakiki dengan tanggungjawab yang baru kita tambah ni. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Siti. Faham, Alhamdulillah. Macam mana kita nak urus masa sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, dan dalam masa yang sama kita bekerja di rumah kan. Benda ni melibatkan pengorbanan dan mesti ada persefahaman antara orang-orang dalam rumah. Dan benda ni pun kita belajar sebenarnya. Umi masuk kelas tau. Kebanyakannya masuk kelas, lepas tu macam kita dapat daripada sharing-sharing orang kan. Lepas tu kita sesuaikan pula dengan keadaan diri kita, nature keluarga kita macam mana. Anak-anak kita macam anak-anak Umi lelaki, 3 orang lelaki. 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Jadi masing-masing tengah aktif. Memang fasa tengah aktif. Jadi masa bila Umi menulis? Ada tau kawan Umi tanya. Sebab dia pun nak berminat juga, tapi dia nak tahu lanjut.
nak tahu lanjut pasal kelas online, lepas tu apa yang akan kita dapat selepas kita masuk kelas online Ghostwriter Junior kan. Umi cakap dekat, dia tanya Umi, macam mana awak belajar urus, bila masa awak menulis? Macam Umi kena tengok premium time yang Umi boleh fokus betul-betul adalah waktu selepas subuh. Macam anak-anak Umi memang tidur lambat, jadi Umi kena betul-betul bahagikan masa. Macam pagi tu kita menulis, okey dalam pukul 11 tu kita stop. Kadang-kadang pukul 10 tu pun anak-anak dah datang. Dia orang datang. Kita pun layanlah kan. Ini pun satu proses belajar juga sebenarnya. Waalaikumsalam Ifah. Okey, kita belajar macam mana kita nak manage masa, kita nak manage business kita nak manage kita punya posisi sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Macam suami Umi tak suka makan kat luar. Jadi setiap hari tu memang kita akan masak lah. Tapi dulu kita tak tahu masak tu boleh macam masak sekali untuk makan petang terus, untuk makan malam sekali kan. Bila kita dah tahu, kita buat lah. Benda ni semua proses belajar. Lepas tu daripada peluang yang kita dapat daripada kelas online ghostwriter ni, kita dapat networking. Kita dapat kenalan. Lepas tu dan kita akan dapat tahu yang kita ni pandai tak branding diri. Bila kita macam Umi bukan suka beza kan, tapi daripada satu-satu orang tu Umi belajar oh dia ni pandai networking macam ni, macam kita macam mana. Umi suka tengok apa orang cakap, kita punya, yelah kita ambil cedok mana yang baik untuk kita apply dalam diri kita. Macam tu. Hai Ajat. Founder Mompreneur Mastermind pun ada kat sini. Dalam kelas, okey, nak cerita pasal Mompreneur Mastermind ni pun daripada grup ni pun banyak Umi belajar pasal pengurusan masa sebab Puan Hajat ni, Puan Hajar Siti Hajar Mak Asyad ni, beliau adalah seorang businesswoman yang totally bekerja di rumah juga. Jadi beliau mengendalikan kelas sekarang kan. Sekarang beliau buat kelas dan daripada kelas-kelas tu kita belajar. Macam Umi cakap, dia belajar urus masa, kerja dan tanggungjawab hakiki kita kan. Okey, kita terus balik pada poin yang kedua, networking tu. Antara peluang yang kita akan dapat daripada networking dalam kelas online ghostwriter. Okey, daripada networking ni pula, antara ramai-ramai kenalan tu pula, nanti kita akan mula explore pula. Oh, kawan ni buat ni pula. Lepas tu kita pun tambah kenalan kan. Daripada kenalan-kenalan tu pula, kita akan boleh explore kita punya potensi diri pula macam mana. Lepas tu daripada job yang mula-mula, contohnya kita buat job copywriting dengan storytelling je. Jadi kita fokus dekat medium yang mana dan melalui networking yang sedia ada yang kita dapat tadi tu, kita akan berpeluang pula explore pula bidang-bidang yang lain yang ada dalam ghostwriter ni. Antara bidang-bidang yang lain yang ada contohnya transcriptor, lepas tu ada content writer macam Umi. Ini antara yang Umi buat lah kan. Yang pernah Umi buat. Lepas tu apa lagi banyak lagi sebenarnya. Ada yang tak ingat. Minta maaf. Banyak lagi sebenarnya bidang yang ada dalam ghostwriter ni. Tapi kita kena explore satu-satu lah. Macam Umi suka explore satu-satu. Baru kita tahu potensi kita tu dekat mana. Lepas tu macam antara job, satu-satu job tu kita akan boleh pilih.
job mana yang sesuai dengan kita, yang fleksibel masa dia dengan tanggungjawab hakiki kita. Lepas tu apa lagi yang kita akan dapat daripada kelas online Ghostwriter Junior ni. Antaranya betul lah macam tadi Umi cakap, peluang tambahkan ilmu. Macam-macam ilmu kita boleh belajar. Lepas tu kemahiran yang sedia ada dah. Betul lah kan? Bila kita dah belajar satu tu, lepas tu kita daripada group support yang ada tu pula, kita dapat tahu orang ni dia tambah baik dia punya servis macam ni. Jadi kita cedok lah, kita tiru basi kan orang cakap. Tiru basi apa yang dia buat bagus tu masuklah pula dalam kita punya servis. Itu maksudnya kita belajar kan. Okey. Kenangan manis kan? Kita dah nak habis dah ni. Hai Mimi, Assalamualaikum. Terima kasih menontonnya kawan-kawan. Umi sharing pengalaman macam ni, pengalaman seorang ghostwriter junior. Antara kenangan manis sepanjang Umi bergelar ghostwriter, antaranya salah satunya Umi dapat maksudnya daripada diri Umi yang dulu tu berubah ke arah yang lebih baik. Itulah yang kenangan manis yang ada. Yang apa lagi? Tapi ingat, selagi kita bergelar seorang anak, selagi kita bergelar seorang isteri, restu dan redha kedua-dua orang tua dan suami kita tu penting sebenarnya. Sebab itulah yang akan melancarkan kita punya pekerjaan. Apa-apa bincanglah dengan kita punya pasangan atau mak ayah kita. Kan? Macam lelaki, macam suami, dia punya pandangan jauh. Jadi lepas tu dia yang duduk 24 jam dengan kita. Dia yang tahu kita punya potensi macam mana kan dekat rumah, macam mana kita urus keluarga kita. Jadi dari situ mungkin dia boleh bantu dari sudut memberi semangat atau kritikan. Penting tak kritikan ni? Sebenarnya penting. Hai Mimi, waalaikumsalam. Penting tak kritikan? Penting sebenarnya. Sebab daripada kritikan itulah kita belajar macam mana nak overcome kita punya keburukan. Kan? Betul tak? Okay. Jadi semua proses ni adalah proses belajar. Kan? Proses belajar tu perlukan sabar yang sangat tinggi. Betul tak? Sahabat-sahabat semua ni besarkan ya. Sabar itu tidak terbina sehari dua. Ia perlukan latihan yang berterusan. Betul tak? Sabarlah, semuanya perlukan masa. Sungguh betul bagi Umi lah. Okay, lepas tu setiap satu kejadian tu Allah tak ciptakan sia-sia macam Umi. Daripada satu ujian kita belajar berubah daripada satu sisi yang negatif kepada satu sisi yang Alhamdulillah bukan positif lah, lebih kepada terurus. Dulu macam tak terurus sangat. Jadi tapi Umi pernah berimpian nak bertulis buku. Nampak tak Allah susun cantik je kita punya kisah hidup tu. Yelah, daripada kisah hidup, satu-satu episod hidup yang kita alami tu mesti ada sebab, mesti ada hikmah. Tapi kadang-kadang kita je tak jumpa. Dan boleh tak kita nak berimpian? Boleh sangat. Berimpianlah. Nak berimpian macam mana pun impianlah. Sebab daripada impian-impian yang kita ada tu, insya-Allah kita pasti akan usahakan satu persatu. Kalau sahabat-sahabat nampak apa yang sahabat lakukan sekarang ni, pernah tak terlintas ke atau memang ada impian tu waktu kecil dulu? Terima kasih. Semoga ada manfaatnya perkongsian seorang ghostwriter junior. Saya budak baru belajar juga. Jadi sebarang kesilapan harap tegur.
Dan daripada satu-satu ujian tu kita akan dapat kita punya potensi tau. Kalau sahabat-sahabat perasan dan tenung dalam-dalam. Tenung dalam-dalam. Dalam setiap ujian, sepanjang-panjang jalan kita nak memahamkan ujian yang berlaku tu kepada diri kita, kehidupan orang sekeliling kita. Sebenarnya banyak potensi yang kita ada. Galilah potensi yang ada tu. Selalunya bila kita berada dalam titik buta, maksudnya macam kita betul-betul totally lost. Memang tak jumpa jalan keluar. InsyaAllah kalau kita yakin dan percaya yang Allah tu tak ciptakan kita secara sia-sia, kita akan dapat jalan nak berubah ke arah yang lebih baik tu. InsyaAllah. Percayalah. Yakinlah yang Allah tu selalu bersama kita. Innallaha ma'ana kan. Hai Zira. Hai Kain. Okey. Macam Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Apa maksudnya? Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita ni manusia kan? Manusia kan dikurniakan akal. Betul tak? Macam haiwan semua ada akal, ada otak tapi tak ada akal kan. Jadi kita manusia yang bersifat hamba. Kita ada agama. Jadi kita kena pegang benda tu. Nampak Allah cakap apa? Kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah. Setiap ujian tu ada rahmatnya. InsyaAllah. Semoga yang mendengar ni jika ada kesulitan, Umi doakan ada jalan keluar untuk kalian. InsyaAllah. Dan kita tengok pula surah Ali Imran ayat 191. Allazina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah. Kan? Nampak tu? Dalam ni Allah dah cakap dah. Apa-apa kalau kita ada masalah ke, kembalilah dekat dia. InsyaAllah ada jalan keluar. Maka peliharalah kami dari azab neraka. Azab dan nar. Nar kan api neraka kan? InsyaAllah kita sama-sama cuba. Kita hidup dekat dunia ni singkat sangat. Kalau boleh janganlah bazirkan masa pada sesuatu yang yang tak mendatangkan hasil. Macam dulu kan Umi cakap Umi pernah lost kan, dan daripada situ Umi jumpa jalan keluar. Daripada keadaan lost tu sebenarnya banyak masa dah terbuang. Antaranya masa dengan anak-anak, masa dengan keluarga kita, masa diri kita sendiri, banyak dah terbazir sebenarnya. Okay, dan percayalah. Percayalah, minta maaf. Okay. Kita sebagai manusia ni kuasa kita terhad. Kan? Betul kan? Justeru tenanglah menghadapi perkara luar batasan kita. Jangan diandaikan apa-apa. Tahu tak ada hadis tu? Ada hadis Nabi SAW yang menyebut janganlah kita bersangka-sangka, kan? Umi tak ingat hadis tu. Tapi Umi ingat dia punya maksud dia macam kita janganlah nak cakap kalau sebenarnya benda tu tak
tak bagus. Bila Nabi cakap tu adalah sebab kan. Allah dah ajar Nabi, Nabi pula ajar kita. Kita cuba je lakukan sehabis baik pada masa yang kita ada ni. Macam masa-masa yang lepas tu kita jadikan pengajaran, kita jadikan pengalaman untuk orang lain pun boleh, untuk diri kita sebab ujian tu kadang-kadang datang benda yang sama sebab yalah ujian datang dari kadang-kadang dia sama. Cuma cara kita nak mengatasi dia tu mungkin berbeza. Jadi boleh tak kita ni bekerja dari rumah? Sebenarnya boleh, insya-Allah. Macam musim-musim pandemik ni kan, sesiapa yang mahu menambah pendapatan dan jika dia pandai menulis, itu satu bonus. Sebab benda ni kita boleh belajar. Kita kena sebarkan manfaat walaupun dari rumah. Kena pegang kata-kata ni. Sebab dulu Umi fikir macam duduk dekat rumah macam tak ada benda boleh buat. Sebenarnya tak. Banyak benda kita boleh buat. Kalau tengok memasak contoh memasak dulu pun, memasak pun buat daripada rumah. Lepas tu dia buka outlet, slow-slow dia grow kan, nampak kan. Enjoy the present ya. Kita kena hargai masa yang ada sekarang. Sebab masa takkan berulang. Jadi sama-samalah kita hargai masa yang ada. Sebab kita pun tak tahu kita mati bila kan. Dan Umi fikir setakat ni saja perkongsian. Ada apa-apa persoalan ke? Sebarang persoalan dipersilakan. Ada dapat sesuatu tak daripada perkongsian ni? Oh, tak masuk yang tadi ya Allah. Dapat sesuatu ke daripada perkongsian Umi? Boleh komen dekat situ. Oh, minta maaf, Umi tertekan pula kat situ. Siapa yang ada? Syuhada ada, Farizatul Hazira ada. Kak In, hai Kak In. Mimi pun ada. Puan Ni Azimah ada, Puan Faridah ada, Puan Juliati Hamim pun ada. Terima kasih ya kerana menonton. Ini sekadar perkongsian pengalaman sebagai seorang ghostwriter sebab di masa-masa pandemik ni ramai orang yang putus rezeki. Kadang-kadang orang tak jumpa jalan rezeki yang lain kan. Jadi mungkin dengan perkongsian sikit-sikit yang Umi ada, perkongsian pengalaman yang Umi ada ni mungkin boleh bukan trigger, macam boleh attract orang untuk mengenali dengan lebih lagi tentang dunia ghostwriter ni. Sebenarnya dunia ghostwriter ni menarik tau. Hai Ajat. Waalaikumsalam. Terima kasih yang menonton. Dapat manfaat tak? Semoga ada manfaat ya. Okey Puan, ada soalan Puan. Kalau orang tanya Puan kerja apa? Puan jawab macam mana ya? Okey, macam saya kan dulu kan. Bila orang tanya saya macam ni, saya jawab saya suri rumah. Saya cakap macam tu. Lepas tu ada satu masa Umi pergi, okey ni nak ceritalah pengalaman. Ada satu masa Umi pergi satu macam kita kena bagi talk kan. Adalah satu talk yang Umi kena bagi masa tu. Lepas tu kita bagi talk dekat U. Lepas tu sambil-sambil bercerita, dah habis program apa semua, sambil bercerita kan. Orang tanya, Puan kerja apa? Tu Umi jawab apa? Saya suri rumah. Terus dia berpaling muka. Apa? Umi tak salahkan dia sebab kebanyakan mentaliti kita dekat Malaysia ni suri rumah macam suri rumah. Kalau baca banyaklah kisah suri rumah yang orang kata lost kan. Lost pun kadang-kadang sebab kata-kata macam ni lah. Macam dia orang rasa suri rumah tu tak berharga. Bukan berharga lah, macam
Alah, saya di rumah cukup, bukan buat apa pun, duduk rumah je macam tu. Tak adalah sebenarnya. Suri rumah ni banyak tanggungjawab dia. Dia lah yang jaga rumah, jaga ahli keluarga. Kadang-kadang kita pun sampai tak sempat nak rehat kan. Kadang-kadang masuk dalam bilik air pun anak duk ketuk-ketuk, duk ngintai-ngintai kita. Umi dekat mana? Umi dekat mana? Jadi sekarang kalau orang tanya puan kerja apa? Umi selamba je Umi cakap. Uh, saya bekerja di rumah. Sebab sambil kita cakap macam tu, orang akan, wah kerja dekat rumah macam mana tu? Macam orang akan nak tanya lebih lanjut, kerja apa boleh buat dekat rumah? Macam tu. Kak Ida, cikgu pun saya selut. Kak Ida ni jiran saya. Terima kasih Kak Ida menonton segan saya. Saya berkongsi pengalaman yang ada sebagai ghostwriter. Ada persoalan lagi sebelum kita tutup? Macam saya, kalau saya macam bila kita terlalu pack sangat dengan kerja kan, ada masanya. Terima kasih pada Zatu Hazira. Ya, improving mentality. Ya, mungkin mentality dekat dalam Malaysia macam tu kot. Mungkin, saya tak pasti. Tapi kebanyakannya bila macam ramailah orang yang saya jumpa, bila saya cakap saya suri rumah, macam masing-masing nak berpaling muka. Macam kadang-kadang kita pun orang cakap terasa hati jugalah, sikit. Sebab dulu mungkin tak biasa, tapi sekarang kita dah biasa kan. Kita dah jadi, alah tak apalah. Tak ada apa pun, benda tu cuma simple je, simple. Tengok tu. Ada apa-apa persoalan lagi? Yes, we are working from home. Dari celik mata sampai sebelum tidur kerja. Ya, betul. Oh, tak boleh naik Yes. Minta maaf saya tak sempat nak go through benda untuk komen-komen ni. Terima kasih kepada yang menonton. Ada apa-apa persoalan lagi? New comment. Kena jawab manager of the house. Ya, Kak In cakap kena jawab manager of the house. Boleh juga. Mana yang selesa. Ada yang dah balik kampung ke cuti sekolah ni? Dan bila masa kadang-kadang, okay Umi nak share. Bila masa Umi macam bila kita pack sangat, macam kita penat kan, penat sangat, apa yang Umi buat? Macam Umi akan ambil angin luar, macam Umi suka nature, terpulanglah pada masing-masing. Okay, dengan Nur Syuhada Fatihah pula cakap apa? Syu cakap apa? Syu cakap betul. Mula-mula dulu culture shock sebab dah biasa suasana kampus yang sibuk, tiba-tiba slow sebab janji suri rumah. Yelah, sebab bila kita duduk dekat rumah, kita punya environment cuma family, anak-anak, suami dan apa yang dengan siapa-siapa yang ada dalam rumah kita kan. Memang akan jadi culture shock. Samalah Xiaomi mula-mula. Okay, kata orang hanya yang mengalami akan faham. Umi baru nak baca komen kan. Orang yang cerdik bukan orang yang mengubah dunia, tapi orang yang cerdik adalah orang yang mengubah diri. Ya, bagi Umi betul. Kita kena ubah diri kita sebenarnya, kerana perubahan dalam dunia bermula daripada diri masing-masing. Cahaya semua, insyaAllah. Cik Cahaya, kita boleh. Walau di mana pun kita bekerja, tak kira lah daripada rumah atau dekat luar, masing-masing ada cabaran sendiri. Macam dekat rumah, cabaran Umi bercerita daripada segi cabaran Umi dekat rumah. Macam kawan-kawan lain yang bekerja dekat luar, masing-masing ada cabaran sendiri. Kita bukan nak meninggikan satu tahap tak.
Sebab perempuan ni kalau boleh kita nak empower semua. Kan? Kita kena saling menyokong sebenarnya. Kan sokong tu apa berganding bahu tu apa Allah lupa pula pepatah tu. Bila kita sokong kita apa ramai-ramai kita akan kuat. Bila kita seorang-seorang kita akan jatuh rapuh macam tu. Tapi sekarang selama orang dah pandang tinggi duit beribu-ribuan keput senyap-senyap. Ramai yang macam ni. Ini Umi bercerita daripada segi Umi punya nilai pendapat ya. Sebab Umi seorang suri rumah. Pada siapa yang menonton tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Dah masak tu dah pukul 11 dah ni. Alhamdulillah. Lama juga kita punya perkongsian. Dapat manfaat tak? Setuju. Saling menyokong bahagian masing-masing. Ya betul. Sebab masing-masing sebenarnya ada potensi. Sebab kita kalau kita tak gali, kadang-kadang kalau tak ada ujian, kita tak jadi apa pun. Kan daripada ujian-ujian yang datang tu, baru kita tahu, oh sebenarnya aku boleh buat macam ni. Sebenarnya aku boleh buat lagi baik daripada ni. Dulu-dulu bila orang tanya, Kak Faidira, terima kasih Kak. Bila orang tanya, kerja apa akan jawab suri rumah je. Tapi sekarang tak lagi dah rasa suri rumah tu macam satu profession yang best. Alhamdulillah. Akak pun dah tulis buku kan. Sebab tu lah Umi suka berkongsi dekat Facebook. Salah satunya macam Umi cakap tadi, salah satunya sebagai terapi diri. Dan salah satunya sebab orang pun perlukan macam yelah kita tulis bukan saja-saja, mesti ada sebab kita tulis kan. Kadang-kadang kita tahu kawan ni ada masalah macam ni, macam mana dia buat, nak keluar atau nak hadapi masalah tu. Benda-benda tu yang kita belajar sebenarnya. Alhamdulillah dapat. Terima kasih Cik Siti setia sampai akhir perkongsian. Betul tu si rumah dan mas sekarang duit pun berkepuk je. Kebanyakannya. Oh ya Allah, minta maaf Umi terlupa. Kepada Umi punya followers ada hadiah tau. Sebenarnya Umi nak bagi. Okay, buku ni satu, Bahagia Tanpa Syarat. Ada kisah anak MHD juga dalam ni. Kebanyakan buku-buku yang Umi tulis berkisahkan rumah tangga, anak-anak, bisnes dan diri sendiri. Diri sendiri tu maksudnya macam mana kita hadapi sesuatu tu, apa yang kita dapat daripada setiap ujian tu, Umi coretkan dalam satu-satu buku antologi yang Umi boleh buat. Macam Umi akan bagi satu ni, Bahagia Tanpa Syarat. Nak bagi satu dekat followers. Lepas tu ada satu lagi, ni Seadanya Ku Terima. Nak bagi satu juga. Nanti kita pilih Lepas tu ni, Mama Kopi dan Wi-Fi. Ini buku pertama ni sebenarnya. Ini buku terbitan sendiri ni. Mama Kopi dan Wi-Fi ni sebenarnya Umi mengetengahkan mama-mama yang berniaga online di rumah sebenarnya masa ni. Masa ni adalah masa Umi baru jumpa jalan keluar mula-mula sekali. Umi belajar terbitkan buku dengan Tuan Khairi Tajuddin. Cikgu Khairi orang panggil. Cikgu Khairi. Daripada situ terciptalah Mama Kopi dan Wi-Fi. Mama tu simbol kepada mak dekat rumah lah kan. Kopi tu kadang-kadang kita letih, kita suka minum kopi kan. Wi-Fi tu ada internet, insya-Allah semua boleh jalan. Insya-Allah. Dan satu lagi Umi nak hadiahkan. Buku ni bagus tau, buku kawan Umi. Apa tajuk dia? Wahai Anak Rasulullah Berpesan. Ini kawan Umi. Siapa penulis dia? Nur Syazarin, Kamaruzaman. Kalau kawan Umi ni buat buku semua bagus-bagus. Umi selalu contoh dia. Umi selalu contohi dia.
Sebab kalau boleh kita terbitkan buku tu, ada manfaat orang dapat, satu. Dan yang kedua, daripada manfaat yang orang dapat tu, kita sekali terpalit sama dapat pahala daripada perkongsian yang kita dapat tadi tu. Ya Kak In tanya hari tu Mama Kopi dan Wi-Fi. Ada Kak In, ada lagi. Ada lagi stok. Memang saya simpan. Inilah buku rezeki luar biasa suri rumah. Boleh ada lagi rasanya. Kena tanya Mami Deko. Sebab Mami Deko yang uruskan. Mami Deko tu siapa? Puan Khairunisa Hamzah. Kelas pertama Umi ikut pun kelas Mami Deko. Ada apa-apa persoalan lagi? Terima kasih menonton. Dah tengah hari. Masuk untuk kita masak pula. Nanti 4 buku ni kita akan pilih ya. Siapa pemenang. Bukan pemenang lah. Siapa yang bertuah. Minta maaf bukan pemenang. Tak ada pemenang pun kat sini. Semua masing-masing menang. Semoga mendapat manfaat. Kita tutup kita punya majlis dengan kita tutup kita punya perkongsian dengan Allahu Akbar. Cikgu Ikhwani, terima kasih menonton. Semoga ada manfaat dan cikgu pun dapat Cikgu Ikhwani Maisura ni ini Cikgu Umi dekat Sekolah Teknik Sungai Petani 2. Terima kasih cikgu. Cikgu doakan saya ya. Kita tutup kita punya perkongsian. Ni Kak Ani ada cakap ni. Kak Ani kata ada lagi. Kak Ani tinggal 2 lagi. Siapa yang nak dapatkan buku rezeki luar biasa suri rumah boleh dapatkan dekat Kak Ani. Ambil nama ni. Saaniah Mak Sanat. Ni Kak Ani. Ini pun antara suri rumah yang sangat saya hormati. Saya pernah stay dekat rumah Kak Ani. Saya tengok dia punya buku. Banyak buku. Terima kasih cikgu. Okay, kita tutup ya sebab dah pukul 11. Anak-anak Umi pun dah siap sedia kat bawah. Umi minta tolong Abah tengokkan anak-anak sekejap sementara Umi live. Abah pun bagi sokongan dengan memberi izin untuk Umi live. Terima kasih. Ingat tau apa-apa sebagai isteri minta izin suami. Itu yang Umi belajar. Okay. Bismillah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih. Nanti saya akan pilih orang yang bertuah untuk saya hostkan buku-bukunya. Terima kasih banyak-banyak menonton. Dan semoga ada manfaat dan mana yang sedang berhadapan dengan kesulitan, saya doakan semoga ada jalan keluar untuk kalian. InsyaAllah. Yakin ya? Yakin Allah ada. Allah sentiasa ada dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.